gambaran tiada apa-apa yang didapat oleh seseorang bila dalam ibadahnya tidak ada ikhlas. Seperti disabdakan oleh Nabi SAW tentang dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada syirik pada amalan, ada syirik pada ibadah, menyekutukan Allah dalam ibadah, dalam amalan. Ini dinamakan syirik yang kecil atau dinamakan riya. Seperti orang beribadah menjadikan maksud pada ibadahnya itu untuk menunjuk-nunjuk. Maka ini dikatakan syirik yang kecil atau riya. Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mahu menerima pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat, maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang baik dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan apapun juga. Jadi menyekutukan Allah dalam keyakinan adalah orang yang keluar daripada agama Islam. Menyekutukan Allah dalam amalan ini dikatakan riya, yang tidak mendapatkan pahala pada pelakunya kerana memaksudkan pada ibadahnya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau makhluk yang bersama dengan Allah, maka ia dikatakan riya atau syirik yang kecil. Bil hadis dinyatakan bahwasanya riya ini lebih halus daripada langkah kaki semut. Yani adaq min dabibin naml. Riya ini lebih halus daripada langkah kaki semut. Artinya tidak mudah untuk menyelamatkan diri daripada riya. Kadang-kadang kan orang itu kan kalau berbuat satu amalan baik, maka dia berusaha untuk ikhlas. Tetapi pada masa yang sama dia ingin juga orang lain tahu. Maka dia pun berusaha untuk ikhlas tapi tak ikhlas. Macam mana berusaha ikhlas atau tak ikhlas? Dia tunjuk juga. Ada orang kan kadang-kadang dia pergi haji 10 kali contohnya. Dia pergi haji 10 kali. Nak bagi tahu kepada orang dia pergi haji 10 kali. Tapi nak bagi tahu aku pergi haji 10 kali, nanti riak. Jadi apa dia buat? Dia ambil sejadahnya. Ini sejadah tahun 2001, ini sejadah tahun 2002, ini sejadah tahun 2003, ini sejadah tahun 2010. Sama saja aku pergi haji 10 kali macam tu. Riak. Kadang-kadang orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia solat qiyamul lail, i'tikaf dekat masjid. Ada orang, ini budak rajin lah, ini dia dia selalu hadir masjid. Ketika dia sedang solat, ada orang puji kepada dia, hatinya berbunga-bunga. Memang aku nak ini puji ini. Dah jadi riak awalnya ikhlas, jadi pun bertukar menjadi riak. Yani adaq min dabibin namal, yani riya ikhlas ini atau riya ini lebih halus daripada langkah kaki semut kerana sukarnya seseorang itu untuk terselamat daripada riya. Oleh sebab yang demikian, bila ingin berbuat satu ibadah, buatlah ibadah itu senyap-senyap, lebih hampir kepada ikhlas. Tak ada orang nampak, sebab orang riya selalu nak ditunjuk kepada orang lain, nak perhatian orang lain. Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu bersedekah dengan terang-terang itu baik, tapi kalau kamu sembunyikan lebih baik. Ibadah secara bersembunyi-sembunyi lebih baik, lebih berbandingkan terang-terangan, kerana beribadah secara sembunyi-sembunyi lebih hampir kepada ikhlas berbandingkan terang-terangan yang terdedah dengan ancaman atau cabaran tidak ikhlas karena mengharapkan perhatian daripada orang. Lakukanlah ibadah itu dengan ikhlas, dengan tulus, dan tidak mempersekutukan Allah pada ibadahnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung,
atau dihembankan oleh angin ke tempat yang jauh, maknanya dicampakkan begitu. Sebagai gambaran orang yang menyekutukan Allah tak dapat apa-apa daripada apa ibadah yang ia lakukan. Umpama perbuatannya itu dibuang, umpama sesuatu yang dihentam oleh angin dan pergi jauh. Dibuangnya sesuatu dibawa oleh angin, dibuang jauh, simbol apa ibadah yang dilakukan. Kalau di situ ada riya atau disekutukan bersama dengan Allah, maka tak ada apa-apa balasan dari Allah pada ibadah yang ia lakukan. Dan digambarkan juga orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala diberi perumpamaan seakan-akan jatuh daripada langit, belum sampai ke bumi, di udara itu sudah diserang oleh burung, dimakan sampai habis sehingga tak ada apa benda yang jatuh ke bumi. Gambaran tiada apa-apa yang didapat oleh seseorang bila dalam ibadahnya tidak ada ikhlas. Dan ikhlas ini rahasia antara seorang makhluk, antara hamba dengan Tuhannya. Tidak ada sesiapa boleh mengklaim orang lain ikhlas atau tidak ikhlas, sebab ikhlas itu amalan hati yang tahu hanyalah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadza berkenaan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Naam.